Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Mawardi. Saya dari kelas DEP 2B. Nombor registration saya adalah 04 DEP 21 F1052. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ni Amar bin Nur Hakim. Saya dari kelas DEP 2B. Nombor pendaftaran saya ialah 04 DEP 21 F1009. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azam bin Syari. Saya dari kelas DEP 2B. Nombor pendaftaran 04 DEP 21F1025. Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izul Islam bin Din. Nombor pendaftaran saya 04 DEP 21F1031 dan saya daripada kelas DEP 2B. Tajuk pembentangan. Sistem pemerintahan kolonial meninggalkan kesan ke atas etika dan peradaban masyarakat Melayu. Apakah itu kolonial? Ungkapan era kolonial adalah periodisasi sejarah yang menentukan tahap pendudukan, penempatan, penubuhan, pentadbiran dan penguasaan suatu wilayah di tangan sekumpulan peneroka asing. Ia secara langsung berkaitan dengan proses sejarah penjajahan. Ungkapan ini terdiri dari kata-kata zaman, period dan kolonial, relatif terhadap koloni. Pada gilirannya, istilah jajahan bermaksud wilayah yang ditakbir atau ditubuhkan oleh orang luar. Orang-orang ini disebut peneroka, kata yang pada awalnya bermaksud petani. Dalam definisi asasnya, penjajahan menganggap pendudukan wilayah oleh kumpulan manusia yang menyediakan syarat untuk perkembangan peradaban baru atau pengembangannya. Perkataan itu sendiri tidak memikirkan kehadiran sebelumnya atau campur tangan peradaban lain di wilayah tersebut. Oleh itu, istilah ini dan kata terbitannya sering kontroversial apabila diterapkan pada senario pencerobohan. Apakah kesan semasa sistem pemerintahan kolonial? Adakah ianya meninggalkan kesan yang positif ke atas ketika dan peradaban masyarakat Melayu, ataupun adakah ianya di sebaliknya? Kesan-kesan negatif yang ditinggalkan oleh sistem pemerintahan ke atas etika dan peradaban masyarakat Melayu. Antara kesan-kesan negatif ialah politik, ekonomi, sosio-budaya. Kesan kolonial ke atas politik di tanah Melayu ialah raja kehilangan kuasa dan pembesar hilang pengaruh. Raja kehilangan kuasa semasa pemerintahan kolonial. Raja-raja Melayu telah dipaksa mengikut nasihat para pegawai British dalam semua urusan pentadbiran, kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Tindakan ini tanpa disedari telah menghakis hak dan kedudukan istimewa yang dinikmati oleh orang Melayu secara sedikit demi sedikit. Situasi ini terjadi selepas perjanjian Pangkur pada 20 Januari 1874 antara Raja Abdullah dan Sir Andrew Clark. Melalui perjanjian ini menandakan bermulanya penguasaan pihak British terhadap negeri-negeri di tanah Melayu. Hal ini diteruskan oleh pengenalan Perlembagaan Malayan Union yang dikuatkuasakan pada tahun 1946. Bukan saja hak keistimewaan orang Melayu tidak disebut, tetapi keistimewaan dan kedudukan yang dimiliki oleh Raja-Raja Melayu telah dikurangkan sehingga kepada keperluan rasmi dan perkara-perkara kecil sahaja. Segala hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran seperti hal ehwal pentadbiran negeri, hal ehwal pertahanan dan hubungan luar negeri terletak di bawah pengaruh Inggeris. Selain itu, segala urusan pungutan cukai dan kawalan hasil negeri dilakukan mengikut nasihat residen Inggeris. Kehilangan kuasa Raja Melayu merupakan kesan besar kolonial British daripada aspek politik masyarakat Melayu. Apabila British berjaya mengawal kuasa raja, maka senanglah pihak British untuk mengeksploitasi sumber ekonomi. Seterusnya, pembesar hilang pengaruh. Sebelum kedatangan kuasa barat, pembesar-pembesar Melayu mempunyai kuasa penuh untuk memungut cukai, tetapi keadaan ini berubah apabila segala pungutan cukai dan kawalan hasil negeri diambil oleh pihak British.
Hal ini menyebabkan pembesar-pembesar Melayu telah kehilangan kewibawaan sebagai seorang pembesar selain kehilangan punca pendapatan serta pengaruh mereka. Misalnya, pengenalan pelbagai dasar pentadbiran kolonial British di Pahang telah mencabar dan menggugat kuasa tradisional yang selama ini dipegang oleh Sultan dan pembesar. Kehadiran J.P. Rogers sebagai residen British telah mengambil alih segala tugas pembesar. Kerajaan British telah memperkenalkan undang-undang tanah yang boleh menyekat kebebasan pembesar-pembesar Melayu dalam sumber ekonomi mereka. Akibat penguasaan British, Datuk Bahaman yang merupakan seorang pembesar di Pahang telah kehilangan kuasa. Selain gelaran juga telah dilucutkan serta allowance beliau telah dipotong. Daerah Samantan yang sebelum ini berada di kawalan Datuk Bahaman telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak British. Kesan kolonial ke atas ekonomi di tanah Melayu. Masyarakat tempatan dipinggirkan dalam ekonomi. Masyarakat tempatan telah dipinggirkan dalam ekonomi sebelum kehadiran pihak British di tanah Melayu. Pembesar-pembesar Melayu merupakan pemilik dan pengusaha lombung-lombung biji di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Disebabkan keadaan melombong yang diamalkan dianggap tidak menghasilkan pengeluaran yang banyak, maka tenaga buruh dan teknologi melombong dari luar telah dibawa masuk. Dasar memberikan keutamaan kepada golongan asing seolah-olah merupakan satu prejudis pihak British bahawa orang Melayu merupakan tenaga kerja yang tidak sesuai bagi industri perlombongan. Pentadbiran Inggeris di tanah Melayu sememangnya mengekalkan hubungan yang rapat dengan orang Cina, terutamanya golongan elit peniaga dan pemodal Cina, kerana kegiatan perdagangan, perusahaan dan perlombongan orang Cina menjadi sumber pendapatan yang besar bagi pihak British. Kesan yang ketara daripada dasar Inggeris ialah memberikan keutamaan kepada masyarakat imigran selepas menguasai negeri-negeri Melayu ialah pembesar-pembesar Melayu kehilangan kuasa. Pemilikan lombong dan pekerja lombong Melayu semakin berkurang ke atas perusahaan lombong biji kerana orang Cina memonopoli kepentingan perusahaan ini di samping pemodal Eropah. Kesan ini boleh diibaratkan orang Melayu seolah-olah merempak di negari sendiri apabila begitu sukar untuk menempatkan diri dalam ekonomi perdagangan ini. Seterusnya, kesan kolonial ke atas sosial budaya di tanah Melayu. Kesan ke atas sosial budaya, perkembangan baru dalam bidang politik telah mempertajamkan pemikiran pemimpin orang Melayu tentang masalah pelajaran. Hal ini bukan setakat orang Melayu sahaja, bahkan terhadap masalah perkauman, terutamanya dalam kalangan orang-orang Cina, telah mulai disedari amat membahayakan keamanan dalam negara. Sistem pendidikan kolonial yang memberikan kebebasan kepada wujudnya sekolah-sekolah Cina dan India yang seluruhnya mempunyai orientasi ke negara ibunda masing-masing tanpa merujuk kepada negara ini. Natijahnya, kaum Cina dan kaum India dilihat amat menekankan konsep etnosentriasme pada masa tersebut. Pendidikan berusul penjajah. Pada zaman penjajahan British, terdapat 4 aliran persekolahan di tanah Melayu iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris. Wujud pelbagai aliran persekolahan ini berpunca daripada sikap dan dasar Inggeris yang cuba memecahkan perpaduan kaum. Sistem pendidikan Inggeris di tanah Melayu telah dikembangkan oleh mubalik-mubalik Kristian. Mereka memilih pendidikan sebagai satu saliran untuk mengembangkan agama mereka. Antara sekolah yang terkenal ialah Penang Free School 1816, Convent, Methodist dan sebagainya. Walaupun sekolah-sekolah Inggeris telah dibuka kepada semua kaum, tetapi pada masa itu orang Melayu tidak ramai yang berpulang untuk belajar di sekolah tersebut akibat tidak mampu membayar yuran persekolahan yang begitu mahal. Kesan-kesan positif yang ditinggalkan oleh sistem pemerintahan ke atas etika dan peradaban masyarakat Melayu. Antara kesan-kesan positif yang utama ialah 1. Pendidikan, 2. Undang-undang tanah, 3. Kemudahan infrastruktur, 4. Pendidikan dan yang terakhir ialah proses perbandaran. Pertama, kesan positif terhadap pendidikan. Perkembangan ekonomi begitu pesat berlaku di tanah Melayu berikutan revolusi perindustrian yang berkembang di Eropah. Britain berusaha sedaya mungkin menyaingi negara jiran di Eropah untuk menghasilkan barangan industri. Situasi ini menyebabkan berlaku pengeluaran sumber yang pesat di tanah jajahan seperti tanah Melayu. Kegiatan perlombongan biji timah dan pengeluaran susu getah telah dipertingkatkan.
Impak pembangunan ekonomi negara banyak disumbangkan hasil daripada penggunaan sistem ekonomi kapitalis yang dibawa bersama oleh pihak penjajah. Di tanah Melayu, hasil komoditi seperti biji timah, getah, emas dan arang batu banyak dikeluarkan. Pengeluaran emas di Bau Sarawak misalnya dianggarkan berjumlah 7,000 aun setahun pada tahun 1840-an dengan 700 orang tenaga buruh. Pada tahun 1885, lebih kurang 1,000 aun emas yang dikeluarkan di Sarawak telah dieksport ke Eropah. Kegiatan pelumbungan emas dan biji timah serta industri getah dan penanaman padi yang merancakkan kegiatan ekonomi tanah Melayu walaupun tidak 100% memberikan keuntungan kepada masyarakat tempatan. Kedua, kesan positif terhadap Undang-Undang Tanah. Undang-Undang Tanah yang diperkenalkan turut memberi keuntungan kepada orang Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu (TSM) telah diperkenalkan oleh British bagi mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah milik kepada orang asing. Residen berhak mengisytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai TSM untuk mengelak daripada dijual, dipajak gadai atau ditukar hak milik. Enakmen Rizab Melayu yang diluluskan oleh negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1913 memberikan kuasa kepada residen menghaskan kawasan tanah untuk orang Melayu, dianggap sedikit menyebelahi orang Melayu. Land Order diperkenalkan di Sarawak bagi melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi oleh penguasa Cina. Turut diperkenalkan ialah Land Settlement Order bagi melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi. Di Sarawak, pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui pewarisan untuk mengelakkan daripada pemajakan, pemecahan dan penjualan tanah kepada orang luar. Land Order Sarawak seterusnya membahagikan tanah kepada 3 kawasan, iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan tanah pedalaman. Imigran hanya dibenarkan memiliki tanah campuran sahaja, manakala tanah simpanan dan pedalaman dilindungi. Di Sabah pula, Proklamasi 3 Perlindungan Hak Peribumi yang melindungi kepentingan kaum peribumi telah diwatakan oleh British. Peraturan ini menetapkan hak milik kaum peribumi di bawah kuasa pegawai daerah. Segala urusan jual beli tanah di Sabah dengan orang Eropah pula perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi. Penduduk peribumi juga berhak menuntut ganti rugi ke atas tanah yang dijual kepada orang asing. Rumusan ringkas di sini, pengenalan undang-undang dan peraturan tanah telah menyelamatkan tanah milik penduduk peribumi daripada jatuh kepada orang asing. Ketiga, kemudahan infrastruktur. Kemudahan infrastruktur turut berkembang pesat semasa zaman British. Walaupun kemudahan ini banyak dibina demi kepentingan ekonomi mereka, namun turut memberi kepentingan kepada masyarakat tempatan. Kemudahan yang dibina seperti jalan raya, jalan kereta api, pejabat pos dan banyak lagi. Kolonial British turut membawa pembangunan infrastruktur di tanah Melayu walaupun tidak berlaku secara menyeluruh. Kemasukan pengaruh Inggeris pada pertengahan abad ke-19 telah mengubah sistem pengangkutan awam menjadi lebih baik. Sesuai dengan sistem ekonomi kapitalis, usaha penting yang dijalankan ialah membina infrastruktur yang dapat mewujudkan satu sistem perhubungan bagi menghubungkan semua pusat perusahaan biji timah dengan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pusat pengeksport hasil-hasil biji timah. Keempat, pendidikan terbahagi kepada 2 fasa. 1. Sebelum zaman kolonialisme British 1400 hingga 1786. Kedua, semasa zaman kolonialisme British 1786 hingga 1956. Ini ialah sistem pendidikan sebelum merdeka pada 2 fasa tersebut. Fasa pertama iaitu pendidikan Islam. Peringkat pertama iaitu rumah-rumah guru. Peringkat kedua pula masjid, surau dan madrasah. Pada peringkat ketiga di fasa pertama ialah institusi agama ataupun pondok. Pada fasa kedua pula
Peringkat pertama sebelum Perang Dunia Kedua 1786 hingga 1941. Sistem pendidikan di Tanah Melayu seperti sekolah menengah dan rendah, latihan perguruan, vokasional dan teknik dan pendidikan tinggi. Pada peringkat kedua pula selepas Perang Dunia Kedua 1946 hingga 1956, iaitu adanya laporan pendidikan atau tahap pendidikan. Ini ialah perkara-perkara yang terdapat di dalam peringkat pertama, kedua dan ketiga dalam fasa pertama. Peringkat pertama, murid-murid belajar mengaji Al-Quran dan Fardu Ain daripada guru-guru yang dikenali sebagai ulama di rumah mereka. Pada peringkat kedua pula ialah pembinaan masjid, surau dan madrasah ini dapat menampung bilangan murid yang kian bertambah. Murid-murid pula duduk di dalam bulatan bersama ulama-ulama di masjid, surau dan madrasah. Para ulama disanjung tinggi masyarakat tempatan dan kadang-kadang dijemput ke istana untuk mengajar kerabat diraja. Pada peringkat ketiga, sekolah agama merupakan keutamaan mereka pada zaman tersebut. Sekolah agama juga tiada sukatan yang piawai. Kandungan dan cara pengajaran berdasarkan kurikulum Masjid Al-Haram di Mekah. Contohnya Tauhid, Al-Quran, Fiqh, Hadis, Nahwu Sufi, Tasawuf dan Akhlak. Murid-murid juga tinggal di pondok dan belajar di madrasah. Apabila mereka tamat pelajaran, mereka boleh melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah seperti Mesir, Kairah, Pakistan dan India. Pada tahun 1511, Portugis berjaya tawar Melaka. Mereka berubah kepada berasaskan Kristian mazhab Katolik. Diikuti kemasukan Belanda, mazhab Protestantik. Seterusnya, pada fasa kedua, peringkat pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, adanya pendidikan menengah dan rendah. Perkembangan sekolah vernacular 1854. Laporan status pendidikan ketika itu diberikan perhatian serius oleh Gabungan Negeri-Negeri Selat. Kedua, di bawah British, etnik Melayu, Cina dan India diasingkan dari segi pendidikan sekolah vernacular. 4 jenis persekolahan: Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris. Sekolah Melayu pula bertujuan memberi anak-anak Melayu pendidikan asas selama 6 tahun sehingga darjah 5 sahaja, dengan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Ini ialah sekolah vernacular Melayu yang berada di zaman tersebut. 1826 di Pulau Pinang. Antaranya ialah Sekolah Melayu Gelogo, Sekolah Melayu Bayi Lepas, Sekolah Melayu Ayah Hitam. 1856 pula di Singapura, iaitu Sekolah di Teluk Belanga, Sekolah di Kampung Gelam. 1875 Sekolah Melayu Pertama di Selangor. 1878 Sekolah Melayu Sayung di Perak. 1889 Sekolah di Teluk Belanga dan di Pulau Pinang. Selepas Perang Dunia Kedua 1946 hingga 1956, 1. Sistem pendidikan masih lagi merangkumi peringkat rendah dan menengah, latihan perguruan dan pendidikan tinggi. 2. Penstrukturan semula sistem pendidikan dilakukan melalui rancangan Cheesman 1946. Ketiga, 1949, pemansuhan Malayan Union mengakibatkan rancangan Cheesman lupus kerana tidak berfokuskan integrasi sosial dalam pelbagai kaum. Keempat, 1951, laporan Burns mencadangkan hapus sekolah vernacular dan digantikan sekolah dua bahasa di samping beberapa cadangan lain. Yang terakhir, 1952, laporan Fan Wu cadangan supaya bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar di sekolah vernacular. Yang terakhir, proses pembandaran. Bandar baru seperti Seremban, Kajang, Kuala Kangsar, Labis dan Pontian pula muncul kesan daripada perkembangan perusahaan getah, kelapa sawit dan nanas. Perkembangan kegiatan perlombongan turut menyaksikan kedatangan imigran Cina untuk bekerja di kawasan perlombongan. Hal ini menyebabkan bandar-bandar baru muncul seperti Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban akibat kesan perkembangan perlombongan biji timah. Kuala Lumpur telah dibuka pada pertengahan tahun 1850-an dan berfungsi sebagai pusat pentadbiran kerajaan kolonial Inggeris. Pertumbuhan penduduk Kuala Lumpur meningkat dengan pesat, iaitu seramai 2,000 orang pada tahun 1878
kepada 32,000 orang pada tahun 1901 dan meningkat lagi hampir 1000% menjadi 316,230 orang pada tahun 1997. Seterusnya, bandar baru yang muncul ini telah menjadi tumpuan penduduk dan berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. Bandar ini dilengkapi dengan kemburan jalan raya, sekolah, air, elektrik, pusat kesihatan dan institusi kewangan. Bandar-bandar ini kebanyakannya didiami oleh orang Cina. Sebaliknya orang Melayu hanya segelintir sahaja menetap di bandar dan selebihnya menetap di luar bandar. Bandar baru begitu pesat perkembangannya kerana wujud sistem pengangkutan iaitu mempunyai rangkaian jalan raya dan kereta api. Hasil getah dan biji timah juga telah mengembangkan bandar pelabuhan kerana keperluan ekspor seperti Pelabuhan Kelang, Pulau Pinang. Bandar Kuching pula muncul kerana kemajuan tanaman gambir dan lada hitam. Walau bagaimanapun, kemudahan infrastruktur di awal pemerintahan British tidak melibatkan kawasan luar bandar, khususnya di kawasan pantai timur Tanah Melayu kerana ketiadaan kepentingan ekonomi kepada mereka. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, kedatangan British ke Tanah Melayu yang bermula sejak kurun ke-18 sehingga kurun ke-19 memang pada dasarnya adalah bertujuan untuk memonopoli kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu. Semasa penjajahan British di Tanah Melayu, banyak perubahan yang telah dilakukan oleh British dari segi politik dan ekonomi. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh British terhadap dasar ekonomi di Tanah Melayu melalui pengenalan sistem ekonomi kapitalis sememangnya telah mengubah sistem politik di Tanah Melayu. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga banyak perubahan positif yang turut dijemalkan melalui sistem ekonomi kapitalis oleh Inggeris di negeri-negeri di Malaysia, terutama dari aspek sosioekonomi. Itu sahaja daripada kami. Thanks for listening to our presentation.